Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tajuk kita pada hari ini adalah tajuk tahun 14 iaitu pernafasan manusia. Okey, pada tajuk ini, sebelum kita memulakan pelajaran mengenai tajuk ini, kita mesti tahu dahulu mengapa kita bernafas. Okey, tujuan kita bernafas ialah untuk kita menghasilkan tenaga untuk hidup supaya manusia dapat melakukan proses hidup, iaitu sebagai contoh bergerak, membiak dan juga membesar. Jadi kesemua proses-proses hidup ini hanya dapat dilakukan jika kita dapat bernafas. Kita pergi kepada tahap yang pertama iaitu kita perlu melabel organ yang terlibat semasa proses pernafasan. Dalam buku teks hanya ada 3 organ yang kita perlu tahu iaitu hidung, trakea dan peparu. Namun untuk menambahkan lagi pemahaman murid-murid sekalian, cikgu nak memperkenalkan organ yang keempat iaitu diafragma. Okey, diafragma ini berada di bawah paru-paru. Diafragma ini penting untuk pelajaran yang seterusnya nanti. Jadi lebih baik murid tahu 4 organ tersebut iaitu hidung, trakea, peparu ataupun diafragma. Untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih jelas, ada lebih banyak lagi organ-organ yang terlibat dengan sistem pernafasan manusia. Okey, sebagai contoh, trakea, bronkus, pecahan daripada trakea ini kepada paru kiri dan peparu kanan adalah bronkus. Dan di hujung bronkus ini tadi adalah alveolus. Okey, ini adalah ringkasan ni. Sebenarnya ada lagi yang lebih teliti. Cikgu ringkaskan. Alveolus adalah kantung udara ataupun dalam bahasa Inggerisnya air sac, di mana tempat berlakunya proses pertukaran gas itu nanti. Okey. Jadi secara ringkasnya murid-murid boleh tahu ada trakea, ada bronkus dan juga ada alveolus. Okey. Ini adalah keratan rentas paru-paru. Bronkus tadi adalah ini adalah trakea, ada satu saluran udara ni pecah kepada dua, dinamanya bronkus. Jadi kenapa dia dua? Kerana untuk menambahkan lagi keberkesanan proses pertukaran nafas. Okey. Bronkus berpecah lagi menjadi ranting yang lebih kecil dan di hujungnya sekali tadi di mana berlakunya tempat pertukaran gas adalah kantung udara yang kita panggil sebagai alveolus. Alveolus ini bentuk dia bulat dan bentuk seperti anggur. Peparu manusia ini adalah satu organ yang sangat efisien, dapat melakukan kerja dengan sangat berkesan. Itu tadi adalah peparu, yang warna biru ini pula adalah saluran darah. Okey, darah yang membawa darah beroksigen dan darah yang membawa bahan buangan darah karbon dioksida ke peparu. Okey, dia bawa darah pergi ke peparu kita. Okey, seterusnya ringkasan untuk menambah pemahaman murid-murid. Mungkin ada murid-murid yang keliru, adakah saluran pernafasan ini sama dengan saluran makan, cikgu? Kerana tengok daripada gambar buku teks ini macam sama, ada satu saja saluran. Ini kerana gambar ini mengambil gambar hadapan. Sekiranya kita melihat daripada gambar sisi pula, barulah kita dapat lihat adanya dua saluran yang berlainan. Iaitu kalau untuk makanan akan dibawa oleh trakea, manakala untuk makanan pula makanan tersebut akan masuk ke dalam esophagus yang membawa ke dalam perut. Okey. Ini perut. Ini adalah saluran makanan. Okey, manakala trakea ini pula adalah saluran yang membawa udara ke peparu. Okey, jadi itu adalah dua saluran yang berbeza. Apakah yang membantu dalam membezakan udara dan makanan adalah satu organ kecil yang kita namakan epiglottis. Okey, inilah ringkasan. Semasa bernafas, epiglottis terbuka. Udara masuk ke peparu. Sewaktu makan, makanan yang kita hadam tu, yang kita telan, semasa kita proses menelan tersebut, epiglottis itu akan secara automatiknya menutup trakea kita tadi. Jadi, makanan tidak masuk ke dalam saluran yang salah. Makanan akan dibawa ke perut. Jadi, kita dapat mengelak daripada peparu kita dimasuki oleh makanan. Ingat, semuanya ini berlaku disebabkan pelbagai prosedur yang kompleks, namun secara ringkasnya kita tahu organ yang melindungi saluran udara kita daripada dimasuki makanan adalah epiglottis. Itu adalah pengetahuan tambahan. Okey? Ini adalah kerata rentas. Trakea berpecah kepada dua, bronkus berpecah lagi kepada saluran-saluran yang lebih kecil dan di hujung sekali tadi adalah alveolus. Ini adalah rupa alveolus. Okey?
Ini adalah bronkus yang kecil tadi yang telah menjadi rentasan yang lebih kecil. Di hujung bronkus ini adalah satu gelembung udara. Di sini udara akan merentasi saluran darah. Gas oksigen akan daripada udara yang kita sedut, gas oksigen tu akan masuk ke dalam saluran-saluran darah yang halus, masuk ke jantung. Manakala manakala darah-darah yang dibawa di seluruh badan yang mempunyai bahan buangan karbon dioksida, gas karbon dioksida itu akan masuk ke dalam alveolus ini dan kita akan hembus keluar, buang waktu kita menghembuskan nafas. Jadi alveolus ini adalah organ yang sangat penting dan juga sangat sensitif. Okey, bercakap mengenai sensitif, cikgu nak tunjukkan perbezaan ataupun persamaan antara ini adalah gambar sinar X anjing, tengok, dan ini adalah gambar sinar X anak. Okey, apa yang persamaan yang kita dapati adalah kesemua haiwan-haiwan mamalia ini mempunyai tulang rangka ataupun tulang rusuk. Tulang rusuk yang melindungi tubuh badan manusia. Melindungi bahagian peparu, okey? Bahagian peparu yang sensitif. Anap ada tulang rusuk, anjing pun ada tulang rusuk. Jadi itu sahaja untuk tahap yang pertama tadi yang kita perlu ingat, kita perlu label 3 organ. Cikgu perkenalkan banyak lagi organ supaya murid lebih jelas dan lebih faham. Jadi kita jumpa ke bahagian yang kedua nanti. Assalamualaikum.